Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ardini Batrisha binti Mak Lazin, nombor matrik 070902. Hari ini kami akan membincangkan tentang rumusan mustalah al-hadis. Bagi soalan yang pertama, iaitu sejarah penulisan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah ini ada semenjak Nabi Muhammad SAW masih hidup, iaitu bersamaan dengan bermulanya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Muhammad SAW cuba memberi perhatian yang tinggi apabila pergi ke majlis Nabi SAW. Mendengar dengan teliti perbuatan dan percakapan Nabi Muhammad SAW supaya mereka dapat memberitahu kepada sahabat yang lain tentang hadis-hadis ini. Sebagai contoh, sahabat Nabi Umar AS dan Umayyah ibn Zaid telah bersilih ganti pergi ke majlis Nabi Muhammad SAW dan saling menceritakan apa yang mereka dapat, dan mereka sangat menjaga hafalan mereka agar tidak bercelaru dalam hadis yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Mereka menceritakan ilmu-ilmu yang mereka dapat kepada sahabat-sahabat yang lain dan kepada para tabi'in. Mereka menjaga hafalan-hafalan mereka dengan berhati-hati supaya hafalan mereka tidak bercelaru dan dapat memelihara kelestarian hadis Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Khalifah Umar AS, pembukuan hadis telah berlaku secara besar-besaran dan secara rasmi, iaitu dengan penghimpunan, penyeleksian, penulisan dan pembukaan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ke-3 Hijriah. Dengan dibukukan hadis-hadis ilmu riwayat itu sendiri, ulama-ulama yang ke hadapan dapat melihat dan dapat merujuk hadis-hadis yang telah dibukukan oleh ulama-ulama yang di atas. Untuk ilmu hadis dirayah pula dikemukakan oleh Muhammad Al-Jajjal Khatib, iaitu ilmu hadis dirayah, kumpulan kaedah-kaedah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolak. Al-Khatib lebih lanjut menguraikan definisi ar-rawi dan perawi. Al-marwi, keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya. Keadaan marwi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ittisal, as-sanad, persambungan sanad atau terputusnya, adanya i'lal atau tidak yang menentukan diterima atau ditolaknya sesuatu hadis. Objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis dirayah ini berdasarkan definisi di atas adalah sanad dan matan hadis. Tujuan dan urgensi ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan, dan yang mardud yang ditolak. Ilmu hadis dirayah inilah yang pada masa selanjutnya secara umum dikenal dengan ulumul hadis, mustalah al-hadis atau usul al-hadis. Terdapat 5 syarat hadis sahih. Yang pertama ialah sanadnya yang bersambung, iaitu setiap perawi telah mengambil hadis secara langsung daripada gurunya bermula daripada permulaan hinggalah akhir sanad. Yang kedua ialah para perawi yang adil, iaitu setiap perawi harus seorang yang muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan berperangai yang baik. Ketiga ialah dabit yang sempurna, iaitu setiap perawi harus sempurna hafalannya. Dabit terdapat 2 jenis, iaitu dabit sadar dan dabit kitab. Dabit sadar adalah bila seorang perawi benar-benar menghafal hadis yang telah didengarnya di dalam dadinya dan mampu mengungkapkannya bila-bila saja. Dabit kitab adalah seorang perawi yang menjaga hadis yang telah didengarnya dalam bentuk tulisan. Yang keempat, tiada syaz, iaitu hadis tersebut tiada syaz. Syuzuz adalah jika seorang perawi yang siqah menyelisihi perawi yang lebih siqah darinya. Yang kelima ialah tiada illah yang berat, iaitu hadis tersebut tidak boleh ada cacat. Illah adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merosak status kesahihan hadis meskipun zahirnya tidak nampak ada cacat. Jika salah satu dari 5 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dinamakan sebagai hadis sahih. Kitab Sahih Bukhari merupakan kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari.
Sahih Al-Bukhari adalah salah satu daripada kutub As-Sittah, iaitu 6 koleksi hadis utama iaitu Sunni Islam. Koleksi hadis yang tergandung dan tersusun dalam Sahih ini dianggap oleh hampir keseluruhan penganut Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai salah satu daripada himpunan hadis yang terbaik. Kerana Imam Bukhari menggunakan kriteria yang sangat ketat dalam memilih hadis-hadis peringkat paling sahih. Maka tidak hairanlah jika orang Islam seperti Ahli Sunnah wal Jamaah menganggap Sahih Bukhari sebagai kitab yang kedua paling murni selepas Kitabullah. Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk menyusun koleksi ini dan menghasilkan 2,602 hadis dalam kitabnya dan 9,800 dengan perulangan. Semua hadis sahih disusun mengikut 70 kategori berkaitan di mana setiap satu kategori mewakili satu kitab. Tajuk sebenar kitab ini yang biasanya dirujuk sebagai Sahih Al-Bukhari menurut Ibn Al-Salah, iaitu Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi wa Sunnahi wa Ayyamihi. Tajuk yang dipilih membawa maksud yang tersendiri. Al-Jami' bererti kumpulan lengkap hadis Rasulullah yang merangkumi semua bidang keperluan hidup umat Islam. Al-Sahih pula bererti majoriti hadis yang terdapat di dalam karangan beliau merupakan hadis-hadis yang sahih. Al-Musnad bererti hadis-hadis karangan Imam Bukhari yang mempunyai sanadnya yang bersambung sehingga kepada sahabat yang merawikan sesuatu hadis sama ada dalam bentuk pertuturan, perlakuan dan pengakuan. Maksud di akhir nama kitab ini adalah menunjukkan bahawa hadis ini adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW di sepanjang hidupnya. Abu Hussein Muslim Ibnu Al-Hajjaj Qusairi Al-Naisaburi, iaitu Imam Muslim, telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadis-hadis yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain. Imam Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbezaan antara lafaz-lafaz itu. Dengan usaha yang sedemikian rupa, maka lahirlah kitab sahihnya. Bukti mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan di mana Imam Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Diceritakan bahawa ia pernah berkata, "Aku susun kitab sahih ini yang disaring dari 300,000 hadis." Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah yang berkata, "Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab sahihnya itu selama 15 tahun. Kitab itu berisi 12,000 buah hadis." Dalam pada itu, Ibnu Salah menyebutkan dari Abi Quraish Al-Hafiz bahawa jumlah hadis sahih Muslim itu sebanyak 4,000 buah hadis. Kedua pendapat tersebut dapat kita kompromikan, iaitu bahawa perhitungan pertama memasukkan hadis-hadis yang berulang-ulang penyebutannya, sedangkan perhitungan kedua hanya menghitungkan hadis-hadis yang tidak disebutkan berulang. Imam Muslim di dalam penulisan sahihnya tidak membuat tajuk setiap bab secara terperinci. Adapun tajuk-tajuk kitab dan bab yang kita dapati pada sebahagian naskah Sahih Muslim yang sudah dicetak sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian. Di antara pengulas yang paling baik membuatkan tajuk-tajuk bab dan sistematik babnya adalah Imam Nawawi dalam syarahnya. Sekian, terima kasih.